Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaini bin Abu Usman. Hari ini saya akan membentangkan tentang projek FYP grup saya. Ini adalah ahli-ahli grup saya. Muhammad Azim, Muhammad Hamis Azim bin Nur Azam, Nik Muhammad Imam bin Nik Abdul Khalid dan penyila projek FYP kami adalah Encik Muhammad bin Som. Ini adalah projek FYP kami, iaitu Smart Doorbell. Okey, sekarang saya akan teruskan dengan pemasalah kajian projek kami ini. Umum telah mengetahui bahawa kejadian rumah dipecah masuk atau dirompak sudah menjadi suatu kebiasaan dan juga menjadi kebimbangan kepada keluarga yang selalu tiada di rumah. Cara untuk mencegah perkara ini berlaku antaranya dengan memasang sistem pengawasan kamera atau CCTV yang dapat memakam sesiapa yang berada di rumah anda. Akan tetapi, alangkah baik jika kita dapat melihat makaman atau gambar orang yang berada di rumah secara maya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif pelaksanaan projek FYP grup saya. Okey, objektif pelaksanaan projek FYP grup saya ini ialah untuk membina sebuah prototip yang mempunyai sistem pengawasan kamera yang boleh menangkap gambar sesiapa sahaja di depan pintu rumah anda, kiranya pintu rumah siapa sahaja di depan rumah, dan menghantarnya ke telefon pintar anda melalui aplikasi Telegram. Okey, saya akan terangkan tentang skop projek. Skop projek ini merangkumi menggunakan kamera yang boleh tangkap gambar, iaitu prototip ini berkebolehan untuk menangkap gambar di depan pintu. Prototip ini menggunakan teknologi Raspberry Pi 3 dan prototip ini boleh menghantar gambar ke telefon pintar melalui aplikasi Telegram. Okey, itu saja. Bahagian metodologi. Pada bahagian ini saya akan membentangkan tentang software yang kami gunakan. Software yang kami gunakan adalah Node-RED. Node-RED adalah alat pengaturcaraan untuk menyatukan peranti perkakasan, API dan perkhidmatan dalam talian dengan cara baru dan menarik. Ini menyediakan penyunting berasaskan penyema imbas yang menjadikannya mudah untuk menyatukan aliran menggunakan pelbagai node di palette yang dapat digunakan hingga masa berjalannya dengan satu klik. Node-RED ini adalah software yang telah ada di dalam Raspberry Pi 3 yang telah kami gunakan. Dan di dalamnya kami perlu memasang Telegram dan juga Pi Camera untuk projek kami. Pada bahagian flowchart, saya akan menerangkan tentang cara projek ini berfungsi. Untuk memulakannya, dengan menekan butang, Pi Camera akan menangkap gambar dan dia akan menghantarnya ke Raspberry Pi, dan setelah apa yang diprogramkan oleh kami, gambar itu akan dihantar ke Telegram melalui Wi-Fi dan menggunakan mobile data. Ini adalah contoh gambar rajah Node-RED yang telah kami program. Ini adalah contoh yang telah siap diprogram. Dan ini pula rajah sambungan data kami. Kami menggunakan 3 wire, 1 butang, 1 perintang 10 kilo ohm, Raspberry Pi 3 dan juga Pi Camera. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami berikan daripada projek ini ialah projek ini juga memberi pengalaman baru dalam membuat peranti berasaskan IoT, iaitu Internet of Things. Pengokodan alat elektronik ini tidaklah mudah dan menyambungkannya ke internet yang tidak terdapat dalam sukatan pelajaran universiti.
Ia memerlukan rujukan internet dan bantuan dari kuliah untuk mengkaji mengenai IoT ini. Dunia kini mendapat perkembangan teknologi baru dan semua yang menggunakan internet. Pengetahuan asas mengenai IoT mungkin sangat berguna untuk pembangunan industri pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azimul Azam. Saya akan mentangkan prototype projek awal hari kami. Ini adalah smart doorbell, iaitu loceng rumah yang akan memberitahu tuan rumah yang berada jauh daripada rumahnya. Iaitu bila tetamu datang, dia menekan loceng, kamera akan menangkap gambar tetamu tersebut. Button loceng itu ibarat button kamera yang menangkap gambar. Ini adalah sumber tenaga elektriknya. Okey, saya akan demo ini. Saya mengalihkan kamera ke arah muka saya sendiri dan tekan loceng. Lampu merah akan berkelip semasa menangkap gambar. Ini tu dia navigation daripada smart doorbell tu. Kemudian ini dia gambar saya tadi. Kita cuba sekali lagi. Kita tekan okay. Mana gambar? Tu dia gambar terbaru. Saya tak ada kat situ. Okay, dia tak ada function seperti loceng biasa. Cuma dia memberi kemudahan pada orang yang ada di rumah. Jadi kita dapat tahu siapa yang datang. Contohnya bila tekan handphone, ada satu peranti yang di bawah mana saja. Jadi bila ada orang datang ke rumah dan menekan loceng, kita akan mendapat notification daripada Telegram, iaitu daripada bot Raspberry Pi ini, dan menerima gambar siapa yang datang ke rumah. Jadi kita boleh hubungi dia akan memberitahu kita ada di rumah atau apa-apa maklumat yang penting. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sebab kenapa smart doorbell sangat berguna pada masa sekarang. Yang pertama, semasa perkhidmatan penghantaran makanan. Semasa penghantaran makanan datang ke rumah, ada masanya yang tuan rumah terpaksa keluar kerana hal kecemasan. Jadi pada kebiasaannya, penghantar makanan akan menekan loceng beberapa kali sebelum menghubungi tuan rumah. Jadi jika tuan rumah dapat tahu yang penghantar makanan datang apabila loceng pertama ditekan, tuan rumah boleh terus menghubungi penghantar makanan untuk menyampaikan pesanannya, sama ada meninggalkan makanan depan pintu ataupun memberikan kepada jiran. Selain itu, pada masa sekarang juga banyak orang memberi barangan atas talian. Ada masanya perkhidmatan pos lambat mengemaskini status penghantaran barang tersebut. Jadi tuan rumah tidak tahu yang barang akan sampai pada hari tersebut. Sekiranya tuan rumah pergi ke tempat lain, mereka akan tertunggu-tunggu tuan rumah depan pintu untuk menandatangan barang tersebut. Jadi apabila tuan rumah dapat tahu ada perkhidmatan pos datang, apabila mereka menekan loceng, tuan rumah boleh menghubungi pos tersebut untuk meletakkan barang di depan pintu ataupun di tempat-tempat tertentu supaya boleh diambil, dan untuk pengesahan juga barang tersebut telah sampai. Last sekali adalah masalah penipuan. Masalah ini bukanlah berlaku pada zaman sekarang, tetapi telah berlaku daripada dulu sehingga sekarang. Kebanyakannya adalah mereka yang sudah berumur ditipu. Jadi bila kita keluar pergi bekerja dan meninggalkan orang tua di rumah, kita boleh tahu siapa yang datang ke rumah. Apabila mereka meminta izin untuk masuk ke rumah, kebiasaannya mereka tidak ingin mensederkan dan hanya ingin mengambil wang.
Jadi apabila mereka tekan dengan keadaan baik, mereka tekan loceng keadaan baik dengan lakonan sebagai orang baik, kita dapat tahu muka mereka dan boleh membuat laporan sekiranya ada barang yang hilang. Halakan kamera ke depan pintu supaya dapat mengambil gambar. Ini adalah push button sebagai butang loceng. Jadi bila kita tekan push button, dia sama seperti kita tekan loceng dan gambar akan ditangkap melalui kamera tersebut. Ini adalah susunan litar jarak dekat. Tetamu datang menekan loceng, kemudian kamera menangkap gambar tetamu tersebut. Dan kita dapat menerima pemberitahuan melalui telegram telefon pintar kita. Gambar dihantar melalui board yang telah diletakkan di Raspberry Pi. Sekali lagi kita cuba, dan gambar kita dihantar terus ke telegram board. Okey.